what's up guys? So hari ni kita nak borak santai bersama dengan Hanif Hamzah. Ya, Macam tu je. Saya jarang jadi tetamu. Okay. Oh. So kali ni jadi tetamu lah. Baik. Alright. So terima kasih. Apa rancangan ni? Ha? Apa nama rancangan? Rancangan Santai Kasi Habis. Santai kasi habis. Santai Kasi Habis. Net, perkembangan terbaru 2022. Adakah semakin handsome? Ini adalah soalan kalau untuk yang nak menjadi host rancangan di radio, di televisyen. Soalan perkembangan terkini ni maknanya tak cukup research lah tentang tetamu tu. Dia tak spesifik tau. Kita research, Okay. tapi kita nak bagi penonton yang tak research benda ni. Perkembangan terkini, saya ada buat satu projek mega, Okay. highway lah. Belum siap lagi. Belum siap. Jadi nanti dah siap datang lah. Saya masih di radio. Adalah beberapa perkara yang saya cuba lakukan di luar daripada penyiaran era ni. Saya ada bisnes. Semoga tahun ni bisnes tu sukses lah. Bukan produk, dia servis. Baru tahu ada bisnes. Baru 7 tahun dah. Baru tahun ni nak launch ke dah lama? Bukan, dah 7 tahun. 7 tahun? Ya. Tak bagi tahu. Hanif Hamzah. Ya, saya. Satu nama yang tak asing dalam radio era. Okay. Kan? So, macam mana kau pick satu nama Hanif Hamzah tu untuk orang tahu yang kau ni ada ini daripada era. Arwah ayah saya yang create lah Hanif Hamzah ni. Tahu. Okey. Tapi nak menjenamakan nama tu dekat era. Penjenamaan Penjenamaan tu dia, kalau nama saya Hanif Hamzah as a brand, Okay. dia bukan saja keputusan saya, tapi ikut keselesaan saya lah. Maknanya masa join era ni, kita memang diberikan tugas masing-masing kan. Kalau kat Johara awak macam ni, awak macam ni, awak macam ni. Itulah penjenamaan dia. Tapi nama Hanif Hamzah akan sentiasa sinonim dengan era lah. Betul. Macam mana saya nak buat penjenamaan saya sebagai seorang yang solo, tak mungkin. Sebab nama saya sangkut dengan Johara dah. Betul. Tapi kalau di Twitter, di Instagram, di mana-mana laman sosial, saya adalah orang yang berbeza. Dekat Twitter, penjenamaan saya seorang yang sangat serius. Saya mengambil saya selalu suka tweet pasal benda-benda yang akan menguji pemikiran kita. Okey. Kalau dekat Instagram, memang cari makan lah. Cari makan lah. Saya selalu cakap dengan kawan saya double life. Saya hidup double life. Okey. Diri saya sebenar tu bukan di laman sosial, tapi itulah penjenamaan. Kau tak perlu jadi diri sendiri sangat. Okey. Jadi itu adalah saya lah. Dalam apa yang anda nampak sekarang ni, ni fake. Ini fake. Ini fake. Kau tidak ada garang Ini saja dia senyum ni. Ini semua kena paksa. Cepat. Kau dalam radio era ni dah terlalu lama rasanya. Ya Dah tu. terlalu lama. Betul. Alright, daripada squad era dulu, Saya Express sebenarnya. Express kan? Ya. So macam mana boleh masuk radio era sedangkan dulu kau daripada stesen lain ni? Okey. Macam mana boleh masuk era? Masa saya kerja Express tu, dia memang cari part-timers tau. Masa tu student. Lepas tu gaji dia RM10 sejam kan. Kau pun ingat kan? RM10 sejam pun banyak kalau dibanding masa tu aku kerja waiter. Okey. RM4. So aku pun apply RM10 sejam. Jadi macam squad era lah, bawa Alright. kereta, bagi sampel produk untuk Express. Dia bawa Astro juga. Okey. Lepas tu kena dengan jiwa aku. Time tu aku indie-indie sikit kan. Kena dengan jiwa. Selama 3 tahun lah kat situ. Lepas tu habis diploma je, terus Express bagi tawaran untuk jadi penyampai. Itulah permulaan aku. So yang masuk era tu siapa yang panggil? Adakah kau sendiri yang okey. apply? Masuk era ataupun tu, diorang yang panggil? itulah kadang-kadang orang kata bukan 100% usaha tau. Okey. Sebab ada sedikit Kebetulan tu ada sedikit. 10% tu adalah luck. Tapi luck yang berlaku kat saya ni bukan satu cerita yang gembira lah. Okey. 2010 waktu itu 2009 mungkin. Tapi saya masuk 2010 era. Tapi cerita yang saya masuk tu, saya memang dekat Express. Express dengan Era ni studio yang kira tak jauh lah. Nampak lah each other pagi-pagi. Kalau pagi saya dengan Ray dekat Express, dekat Era ada Aznil dengan arwah Din Bramboi. Betul. Kan? Tahun itu arwah Din Bramboi meninggal. Dan actually Pak Nil dah tak nak buat radio dah lah, pasal dia punya best friend meninggal kan. Bertahun dia dengan arwah Din. Yang saya ingat masa tu memang Pak Nil cuba dengan penyampai lain ataupun selebriti yang lain. Rasanya tak ngam ataupun mungkin
bila ambil selebriti lain ni mungkin selebriti tu pun tak boleh nak commit kan. Jadi satu hari tu dia try Ray untuk ke udara di era pagi. Itu satu lonjakan yang besar tau. Kita orang kat Express ni budak-budak indie. Okay. Lepas tu bila Ray dipanggil kat era, Pak Nil suka. Tapi daripada situ juga Ray yang cakap kat Pak Nil suruh try saya juga sebab kita orang pair kat Express. So bila masuk kena. Jadi situlah permulaannya. Orang mungkin tak ingat tapi saya, Ray dan Pak Nil adalah trio di era tahun 2010 hingga 2012. Jadi itu saya cakap 90% tu mungkin usaha saya, tapi 10% tu ada sedikit luck tu lah. Dan lucknya bukan sesuatu yang menggembirakan lah. Dia satu kisah sedih. Saya ingat ada pernah waktu nak pergi ke bumi arwah Dem Bravo tu, saya dalam kereta dengan seorang penyampai senior lah, Khairil. Okay. Abang Khairil lah antara yang kata, aku rasa kau dengan Ray lah ni. Dalam kereta dia cakap, kita macam tak ready lah, saya tak boleh ni pesawat ni. Mula masin, betul kan? Tapi saya tak tolak lah rezeki waktu tu. Dan hasilnya sekarang guys, Hasilnya daripada indie terus main action. Macam fashion dia dah try. Okay, sebut pasal fashion. Fashion? Fashion. Oh, kau nak masuk ke soalan fashion Terus masuk fashion. Baik. Macam mana boleh ada jiwa untuk berfashion? Berbanding dengan kau dulu, aku tengok dulu macam so lah. Tapi sekarang ni kalau pergi anugerah ADMA, anugerah meletup era, macam-macam anugerah, mesti hipster habis lah. Seluar besar, pakai topi macam ni, pakai jaket. Itu mungkin kalau dari sudut profesionalismnya penjenamaan baru lah. Bila dah lama dalam industri, tak mungkin aku nak stagnan je satu jalan je kan. Aku nak pecahkan kepribadian aku. Siapa yang membawa kau dalam fashion macam ni? Macam ni, aku rasa kau perlu pakai macam ni lah sekarang. Sebab sekarang ni pernah budak-budak kau pakai macam ni. Masa aku rasa lah the biggest change tu permulaan tu dekat EDMA, era Digital Music Award 2018 je? 19? 2018 rasanya. Tak ingat lah. Tapi yang itu, waktu tu saya call dengan member saya yang ada kedai bundle. Okay. Nama bundle dia OK Go Store. Saya roger dengan dia, meh, aku nak dress up lah kali ni meh. Tapi saya tak reti. Yang pakai seluar coklat, So coklat, ada jaket poket. coklat. Tak, jaket tu macam kelabu sikit, macam blazer. Dia besar kan. Kita saksikan foto ini. Tapi tu permulaan dia. Aku call Zamir, aku pergi kat yang EDMA tu. Aku memang minat beli baju bundle. Tapi betul lah, baju bundle ni orang fikir macam tak boleh bergaya lah. So aku selalu beli seluar jeans, aku selalu beli jaket. Tapi tak reti nak pairingkan. Betul, aku tak reti pairingkan. Jadi aku roger Zamir. Zamir ni pandai. Dia memang style lah kan. Dia yang style kat aku hari tu. Aku rasa macam best lah. Oh, pelik tapi best kan. So sejak pada tu aku sentiasa update sikit. Aku minat barang bundle, aku minat barang streetwear. Pun aku tak beli sangat sebab mahal. Okay. So aku mix and match benda yang dah ada, lama aku simpan ada, ataupun beli baru dekat bundle lah. Okay. Ni bundle ni. So tak tahu brand apa. Jadi fashion kan bundle tu. Nampakkan bundle ni satu jenama yang Wah. Mesti di Gucci kena. Bundle Malaysia sampai keluar New York Times artikel tu. Betul. Apa betul? Kau bukan baca pun. Kemo kita minat bundle. Oh, minat bundle, okey. Muka bundle ni. Yelah, bila pakai bundle ni pun kita sensitif kepada masalah yang ada dalam dunia ni. Antaranya adalah overspending lah, consumerism kan. So saya agak sensitif benda-benda gitu kan. Macam itulah barang yang boleh diguna balik kita oleh kerana fast fashion ni. Okay. Dia jadi membazir lah. Jadi saya cuba untuk tidak membazir kan. Itu antara yang saya kira lah. Kita teruskan dengan satu soalan yang maut. Maut ni? Maut. Manakah sekarang kita di zaman teknologi. Okay. Teknologi sekarang ni orang dengar, dulu orang selalu dengar radio melalui kereta. Beli tak, orang naik kereta untuk pergi ke satu tempat yelah, dengan era kod radio orang kita. Dan ataupun beli satu radio besar, dengar pasang kat rumah sambil masak. So sekarang ni radio boleh dengar kat mana-mana. And then sekarang pula ada banyak saingan macam Spotify, platform lah, platform tu semua kan. Dan ada Jokes dan sebagainya kan. So ada gak yang kata yang radio ni sekarang tengah jatuh. Okay. Tengah menurun. So apa pendapat kau? Adakah masih relevan ataupun tak relevan radio ni sebenarnya? Kau orang buat topik ni pasal ikut tweet aku kan, right? Kita lihat tweet ini. Tengok tu, yang pegang kamera dia boleh gelak.
Kadang-kadang dalam radio ni bila kita jadi seorang penyampai, kita kena tahu apa yang nak tanya. Kadang-kadang kita tahu jawapannya. Kan? Tapi oleh kerana konten, kita tanya untuk mengesahkan dan jawapan tu biar datang daripada orang lain. Dalam radio kami dilatih untuk tidak menjadi bintang, tetapi kita menjadikan orang itu bintang. Okey, even TV hosting style saya begitu. Itu adalah cara yang terbaik untuk kita communicate dengan orang pun. Kau tak payah tunjuk pandai sangat, kau hari-hari orang dengar kat radio. Jadi whether radio is relevant or not, saya rasa daripada tweet saya tu terbukti yang ia masih lagi relevan untuk siapa yang minat. Kalau ikut data, ini yang aku nak masuk ni. Kalau ikut data, masih lagi tak silap saya 70% daripada pendengar mendengar radio di Astro Radio. Itu banyak pun. 60% daripada, yang ni mungkin saya silap, tapi dia lebih 50% lah daripada semua rakyat Malaysia ni masih lagi mendengar radio. Maknanya dia relevan. Kenapa relevan tu adalah persoalannya. Cuba tanya. Sebab sekarang ni, yes, ramai orang sekarang ni, dulu macam aku cakap, dalam kereta orang boleh pasang radio. But now kereta pun dah boleh cucuk USB kan, so boleh dengar lagu tu sendiri dekat Spotify, boleh download apa semua. So radio tu mungkin akan jadi macam tenggelam sikit. Lepas tu soalan tu keluar, sama ada radio ni masih relevan ataupun ada something baru yang radio nak buat untuk fight yang benda-benda ni semua. Yalah, ada streaming kan, ada apa kan. Tapi relevance radio ni di mana-mana saja kat dunia. Walaupun penjenamaan radio, apa yang pendengar faham adalah kita tempat kita dengar lagu. Lagu yang hit, lagu yang top. Kalau dengar lagu oldies, kalau dengar stesen oldies, lagu-lagu oldies yang sesuai dengan usia dia kan. Tapi sebenarnya radio memberikan anda local content. Tempat lain tak boleh. Dua benda yang anda kena tahu kenapa kita punya local content ni orang masih dengar. Satu, sahih. Yang kita bagi sentiasa sahih dibandingkan dengan apa yang anda buka online. Kita kalau bukan sok khabar ni masih lagi boleh persoal, real ke dia orang punya ni. Radio tak ada masalah tu, daripada dulu lagi orang yakin dengan fakta daripada radio. Jangan bandingkan Juara. Juara tak main fakta. Juara buat kelakar je. Tapi kita memang ada news kan. Tapi konten yang lokal yang saya maksudkan ni, dekat Spotify korang tak akan dengar tau kalau kita buat gosip pasal siapa lah sekarang latest gosip. Contohlah apa ni baru ni Iqbal banyak orang perbualkan. Ya, memang kau boleh dengar Spotify dengan lagu. Tapi yang pasal Iqbal ni pun kau nak dengar juga. Betul. Mungkin pendapat yang kau nak dengar daripada Siti Nurhaliza ke, pendapat yang kau nak dapat daripada Datuk Sri Vida sendiri ke, benda tu Spotify tak boleh buat. Yang boleh buat adalah radio. Dan benda ni adalah dah berzaman dah jadinya. Contoh kalau kat US, oleh kerana Amerika tu sangat besar, dia satu kawasan tu pun ada stesen sendiri. Kan, macam tak tahulah, kau pernah pergi ke California? Tak pernah. Hampir sampai patah balik. So kalau kita ambil California sebagai sebuah stesen radio, memang kita boleh pergi online dan dengar Kiss FM contohnya. Tapi apa yang dia sembangkan tu tak kena dengan jiwa kita. Tak ada, even if you speak English. Kalau dia cerita pasal ada satu kedai terbakar dekat California ni, tak ada kaitan dengan kau yang dengar. Walaupun kau boleh cakap bahasa Inggeris. Kan, macam tu lah kita boleh makro dan micro kan konten tu. Kalau aku kata jam ke LDP, buat apa orang Indonesia dengar radio kita kan? Spotify tak boleh carry benda tu. Kita boleh kan? So relevance ni kat sini adalah local content tu lah. Dan kita sentiasa dilatih supaya untuk kita move forward adalah evolve dengan content. So content kita kena padu lah. Lagu sistem, lagu tu sistem. Orang undi masuklah dia kan. Content tu itu yang membezakan antara Era, antara Sina dengan Zayan, dengan Hits, dengan semualah My lah. Semua konten berbeza-beza mengikut kita punya kriteria untuk pendengar lah. Jangan lupa untuk download aplikasi Shock. Daripada orang dengar Era sekarang buka Shock. Tapi Shock boleh dengar Era. Boleh dengar Era. Kat dalam pun ada gosip-gosip kan? Ada. Bukanlah, gosip tu contoh. Contoh. Kalau misalnya Era ni adalah berbeza kan. Konten kita specifically kepada entertainment. Maknanya kau masuk kereta untuk kau gelak. Aku tak heran mana masalah. Aku tengah fikir soal masalah masuk kereta, buka Era, gelak. Itu kita punya style lah. That's why benda-benda yang serius bukan tak carry langsung, jarang kita carry kan. Kalau tidak dengan news tu ada kat dalam Era kan. Kau dalam segmen pagi ni dah terlalu lama. Daripada mula sampai sekarang. Sejak 1948 men.
sebelum merdeka. Lepas World War II. Oh, dahsyat. So tak ada ke teringin terlintas macam cakap dengan producer, aku nak masuk petang. Tak ada ke macam Dia nak tukar? Okay, first kan, kalau kita nak bertukar tu maknanya kita cuba untuk bertukar kepada something yang better lah. Tapi kalau dari sudut penyiaran radio ni, pagi tu adalah the best. Okay. Sebab prime time paling ramai pendengar. So setiap radio dalam Malaysia ni, saya tak tahu nak kata dunia ke tak, tapi Australia juga sistem yang sama. Pagi tu adalah dia akan letak the best in the morning. Maknanya selama 10 tahun kami di Juara ni, kami diletakkan di waktu yang terbaik, prime time. Kalau saya nak ubah benda tu, boleh. Tapi ia adalah kerana mungkin kejatuhan Johara lah. Mungkin sekarang ni dah 10 tahun ni akan nampak lah yang Johara mungkin makin lama makin susah untuk kita connect dengan orang. Kenapa boleh cakap mungkin akan jatuh? Tak tahulah. Sebab kalau kau kata kita sentiasa naik je, tak mungkin 10 tahun tu aku naik kan. Dia memang ada naik turun. Kita graf tu kita ada naik turun dia tak banyak tau. So aku rasa lah satu hari bila Era tengok, Johara ni turun banyak sekarang ni belum lagi. Itu aku kata mungkin masa tu kita boleh beralih bagi orang lain pula. Mungkin faktor usia. Kukuhkan pagi. Faktor usia pun ya juga. Faktor usia. Satu benda yang tidak akan berubah di radio, mana-mana stesen, radio tu akan sentiasa usia yang sama. Maksud aku macam Era ni, kita punya content adalah dia punya direction adalah untuk remaja, untuk 15 tahun sampai 25. Main core target kita kan. Jadi Era ni daripada dia start pada tahun 1998, dia memang target di 15 ke 25. Okey, maknanya kau kena bayangkan Era ni adalah seorang teenager yang tak akan menua. Tapi penyampai dia akan menua. Right? So satu hari akan tukar lah pula kan. So bila saya keluar, ada orang lain akan masuk. Bila masa saya masuk dulu pun ada orang yang keluar. Itulah proses menjadi penyampai radio. Tapi kalau kita orang nak pergi ke petang, dia bukan macam bos, bagi aku pula petang, bagi Radim pula masuk pagi. Itu bukan keputusan aku. Keputusan tu di tangan pihak pengurusan lah. Dan biasanya kita orang setuju je. Kan? Sebab pengurusan ni diorang punya perbincangan tu lebih detail di belakang tabir kan. Dan dia bukan the best untuk announcer saja. Of course dia kena the best for Era, which sebab utamanya Era adalah business entity. Dia bukan individu, dia bukan artis. Dia adalah business entity. Entertainment is the business. Jadi kalau aku cakap, bos, aku dah tua ni, aku nak masuk sinar lah. Dia bukan selamba aku pilih masuk tau. Aku boleh cakap English, aku nak masuk hits. Tidak. Dia melalui proses management yang kena tentukan kan. Betul. Memang nama yang korang ingat Johan, Ray, Radin memang. Tapi di belakang tu ramai lagi weh. Dia orang yang buat keputusan tu kita kan. Berikan aku 3 idola kau. Tak kisah sama ada fashion ataupun penyampai radio, 3 orang. Siapa? Yang ketiga. Aku punya idola di radio ni, kalau penyampai lah saya sangat meminati orang yang saya tak boleh jadi. Siapa? Dulu Kak Bek kena. Kak Bek. Kak Bek kat Sina, dia pun tahu. Saya suka dia punya penyampaian dia. Dia lembut sikit. Bersahaja, lembut. Dia boleh apa tau? Dia boleh attract caller tu untuk bercerita dan mengaku. Itu pasal dia ada satu aura tau. Aku suka. Tu something yang aku tak mungkin boleh buat. Yang kedua? Idola yang kedua aku adalah Johanna actually. Kita bukan sentiasa bersetuju pendapat. Tapi dia sebagai penyampai radio, bila dia berikan yang terbaik, bukan selalu pun dapat berikan 100% tau. Bukan selalu. So cabaran tu banyak. Tapi dia memang sesuai untuk radio. Kita dah try ramai komedian untuk masuk, untuk cuba di radio. Stesen lain pun cuba. Tak akan sama tahap dengan apa yang Johan boleh buat. Aku tak rasa benda tu pasal pengalaman dia. Sebab masa mula-mula dulu pun, dia ni lain macam tu. Sebab orang kata kalau dalam industri ni, kalau dalam entertainment kan, orang kata kalau dalam entertainment ni pelawak di TV ramai, tapi nak bawa dia datang ke radio tu, itu agak payah. Bukan senang. Betul. Dah ramai yang try kan, bukan senang. Yang ada adalah yang Johan tu antara yang kekal sampai sekarang lah. Kekal. Yang lain semua mungkin dia bukan saja nak kata radio tak nak dia orang, tak juga. Kadang-kadang komitmen pelawak tu. Tapi untuk kau bertahan 10 tahun dan meninggalkan
banyak benda yang kau minat juga. Contohnya hal-hal dia buat kat TV. Banyak tau dia tak ambil lah kan. Pasal komitmen dia, itu aku tak ambil lah. Itu pun something yang aku tak boleh jadi. Walaupun kadang-kadang Johara ni branded as komedi, jadi dia anggap Ray dengan Hanif juga perlu jadi komedian. Fashion aku tak ada idola, tapi aku banyak tengok-tengok scroll lah kan. Tak ada cerita pasal idola. Orang belakang tabir lah. Orang belakang tabir yang betul-betul engage dengan aku untuk menjadi penyampai radio. Walaupun sebelum tu ada orang lain dah bagi aku peluang untuk cuba, tapi yang betul-betul push aku tu maknanya dia guide aku based on apa yang aku boleh buat, dan bagi dia yang ini kau akan berjaya ni. Adli Syairi daripada Tinker Studio. Dia waktu saya dengan X-Fresh tu, dia lah yang setkan saya dengan Ray ni nak buat macam mana kan. Dia lah orang belakang tabir tu. Ramai lagi sebenarnya, tapi Adli Syairi tu antara yang saya akan sentiasa ingat lah. Dia punya keyakinan actually masa nak masuk era tu, ada zaman poyo aku lah kan, macam budak indie weh, mana boleh masuk era kan. Diorang ni main lagu Indonesia banyak sangat lah. Aku time tu kalau band Indonesia datang KL, budak-budak indie ni mau pergi, aku tak pergi bai. Tak nak, aku support kan, macam tu tau. So bila masuk era dulu, aku cakap dengan dia tak nak. Wah indie bai kan. Wah hip hop, punk rock kau pergi lah. Kita underground. Antara orang yang push aku untuk jangan salah langkah tu. Dia memang yakin dengan apa aku boleh buat, aku sendiri pun tak yakin. So aku tak rancang untuk jadi, yelah sekarang ni orang dah boleh panggil aku selebriti, tapi aku sampai sekarang tak selesa benda tu. Sebab penyampai radio ni macam media agak, kita wartawan tau, tapi cara penyampaian tu berbeza kan. Jadi selebriti tu bukan, tak pernah aku rancang live aku lepas jadi student dan sebagainya jadi penyampai radio. Dia macam aku kerja yang RM10 sejam tu, dibandingkan dengan job aku yang lain, yang ni paling besar ni. Dari situlah dia macam meningkat. So yelah Adli Syairi, dia Tinker Studio punya bos sekarang kalau kat YouTube kan. Terima kasih kepada Hanif Hamzah. Boleh tak? Boleh cakap? Sebab kat radio tak boleh. Tak boleh. Ini tak boleh kan? Nampak? Korang tak nampak aku cakap apa? Cakap kat atas, kita tahu flip. Aduh. Alright, so thank you kepada Hanif Hamzah kerana sudi meluangkan masa beliau. Sebenarnya sekejap lagi pun dia akan Ni bukan YouTube era right? Bukan. Ni boleh right? Yeah. Alright. So dia sebenarnya busy. Kejap lagi dia akan ada buat shoot nanti apa. So dia meluangkan masa dengan kita Avengers untuk kongsi pengalaman, untuk kongsi tips dan kongsi segala-galanya apa yang dia tahu tentang stesen radio. So terima kasih Net. Sama-sama, semoga berjaya untuk Aiman juga. Aiman ni pun dah lama lah dengan era ni kan. Lama lah, dalam 30 tahun macam tu lah. Tu lah, 30 tahun, tinggi sama je. Tinggi je kan. Okay guys, terima kasih. Jangan lupa download dan subscribe Shock. Ni Era Avengers. Era Avengers. YouTube Era Avengers. YouTube Era Avengers. Yeah. Baik, Assalamualaikum. Bola sepak. Tak tengok. Kereta. Mewah. Pemain tenis. Oh, main? Pemain tenis. Oh, main. Okay, player kereta. Player kereta? Tak nak dengar kan? Pelumba. Pelumba kereta. Jaziman. Abang tak follow tak tahu lah. Okay, pemain badminton. Di Chong Wei lah. Makanan kemarin. Steak. Minuman. Tengok semua tak nak Pakaian yang paling selesa. T-shirt. Rambut yang paling style. Pacak. Rakan paling rapat. Kau terkenal pun. Apa lah? Serius ah? Serius. Elon Musk. Lagu favourite. Lagu favourite Okay, ni serius. Okay. Ada satu album Indie Pertasi. Okay. Kan, dia adalah budak-budak band. Dah lebih 12 tahun kot album tu. Cover balik lagu Piramli. Alright. Ada satu lagu tu oleh AG Koko. Okay. Bukan hujan tau, AG Koko. Okay. Tajuk dia yang vokalis ni adalah Azlan Typewriter. Alright. Tajuk lagunya adalah Jeritan Batinku. Jeritan Batinku. Kau cari. Gila, itu memang favourite. Ya, Azlan AG cover. memang every time aku jumpa aku cakap AG, kau memang genius tau. Dan ni pasal aku nak bagi tahu, korang kena cari lagu tu. Baik tu. Kepang Setian. Banyak tu. Pantai lah. Hobi. Kumpul baju bandel tu. Baju. Jaket lah, aku banyak jaket. Cita-cita sebelum masuk radio.
Aduh. Pilot. Itu macam tak kena. Macam tak kena. Aku sendiri yang tak rancang live tau. Itu bahayanya. Aku tak nak lah kau macam tengok Anik ni tak rancang live pun boleh jadi penyampai radio. Jangan jadi macam aku. Kau rancang live kau. Subjek kegemaran masa sekolah. Matematik. Sukan favourite masa sekolah. Macam tak ada. Tenis. Aku main tenis tu. Ada ke? Ha. Okey. Tak ada masalahnya aku main tenis, aku tak tengok pun tenis. Aku boleh main bola tapi tak tengok pun bola. Faham tak? Harimau Melaya lain lah. Aku tak ada team. Dia semua benda yang aku buat aku tak tengok pun lepas tu. Swimming pun dia bukan aku tengok pun. Okay. Kereta idaman. Porsche. Tapi yang lama punya. Artis lama yang kau tahu. Okey. First Nama dia- 60-an. 60-an aku tak tahu. Okey, 80-an lah. 80-an zaman rockers. 80-an artis kan. Okey lah. Tak ni. racist, guys. Sudirman Haji Arsyad. Sudirman 80-an. Okey lah, dia popular lah. 90 early 90s dia masih popular. Tapi 80-an and 80s tu. Okey. Ah. Yang sekarang? Sekarang yang aku minat. Yang sekarang. BBNU. Okey, jangan cerita BBNU ni. Dia macam budak ni pergi Oh ni Aisyah Retno. Aisyah Retno. Kau bukan tahu. Pistage. Kemol lah. Betul. Aisyah Retno babe. Nama? Aiman. Umur? 27. Girlfriend? Tak ada. 3 benda yang kau tak suka tentang Datuk Siti Nurhaliza. Datuk Siti. Baru konten. Okey. 3 yang tak suka Takut. Dia takut. Apa? Komen kalau nak kecam dia Aku Gentle tanya lah. je. Gentle Dia lah. 3. 3 okey. Yang apa? Apa tadi? Aku pernah tengok bagi tanya dah. Tadi punya soalan tu lah. Okey. Okey, 3 perkara yang kau tak suka tentang Johan. Aku takut dia tu. Kalau aku macam-macam aku cakap kan, macam contohnya kan dia suka dia pasal dia kan dia Tapi Johan pun selalu kan? you tu. Benda tu tak sepatut. Ya tu. Kalau kita buat macam ni boleh tajam satu tin ni. Tu lah. Apa ni? Tak apa ni. Okey, tapi sorry. Saya gurau-gurau Tok T. Tok T pun tahu kan? Okay, bye.